Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Indonesia Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. LCS ya, kapal yang hilang, kapal yang tidak sampai-sampai selepas 10 tahun, 11 tahun, kapal kita tuh tidak kunjung tiba, tidak tahu entah kemana, hilang kemana. Itu yang menjadi misterinya. Walaupun pada beberapa hari lalu ya mereka menjemput 20 ya, seramai 20 pengamal media untuk datang di tempat pembinaan itu, dan ternyata apabila mereka memberikan pernyataan dan gambar yang dinyatakan begitu mengejutkan. Gambar yang sebelum ini yang dummy yang dibuat itu begitu cantik, megah di sana. Tetapi apabila kita melihat dengan mata sendiri, kita boleh nampak bahwa Ramli Muhammad, salam Nopo, selamat malam dari Thailand katanya. Thank you, terima kasih. Itulah dia Zakaria Manman, Husain, Azam Ems ya. Jadi hari ini sekali lagi seperti mana kenyataan daripada Peguam Negara atau SPRM juga, akan ada yang didakwa ya, yang mengatakan terlibat ya dalam kes LCS ini, skandal LCS ya. So kalau beberapa hari lalu kita mendengar bagaimana blok-blok kerajaan seperti UMNO, Lobakman dan juga Isam Jalil, mereka memberikan kenyataan kononnya tidak ada masalah, tidak ada penyelewengan, tidak ada rasuah katanya. Kapal sedang dalam pembinaan. Kapal itu ada di Perak. Mereka mengatakan seperti itu ya. Semalam kalau kamu beberapa hari lalu kita mendengar bagaimana Isam Jalil memberikan kenyataan dan memberikan hujannya. Kononnya hari ini apa yang pembangkang buat adalah fitnah semata-mata. Kapal itu ada kononnya. Katanya lagi Rafizi Ramli dan juga Nurul Izzah tidak pernah naik kapal tentera. Dia pernah jadi tentera dan sebagainya. Namun apa yang berlaku? Hari ini skandal LCS, bekas pengarah BNS hadapi 3 pertuduhan pecah amanah RM21 juta. Sahabat-sahabat semua, saya percaya ini hanyalah jarum kecil. Ini hanyalah ikan bilis yang mungkin dikambing hitamkan, ini pendapat saya, yang mungkin juga dijadikan sebagai blok untuk mereka. Jarung-jarung besar itu tidak didakwa dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya skandal LCS ini melibatkan orang-orang politik, melibatkan orang-orang penting di dalam negara kita, orang-orang nombor 1, menteri-menteri dan sebagainya. Tapi hari ini apa yang mengejutkan kita, yang didakwa hanyalah bekas pengarah BNS. Hanyalah bekas pengarah BNS dituduh 3 pertuduhan kononnya pecah amanah RM2.1 juta. Tapi bagaimana pula dengan mereka yang memberikan, yang melantik, yang memberikan lantikan, yang memberikan, yang mengapprove projek ini ya, sebagai Menteri Keuangan, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan. Di mana mereka? Kenapa tidak disebut di dalam perkara ini? Inilah sekali lagi ya yang menjadi yang mengejutkan kita semua. Jamila Dol orang nopo nak tahu kapal itu mana, katanya tanya Pak Nujum Pak Belalang. Aduh, ini kali lah. Oke, nanti kita coba tanya ya, di mana Isam Geng Lesen L, kata Zulkifli Zun. Alright, thank you Loki Kamar Basah, thank you juga, terima kasih. Isam Jalil ni bangang statement bodoh katanya. Aduh, hai. Kesian sungguh ya apabila kita melihat kapal kita itu ya begitu mega sebelum ini, tapi akhirnya yang kita lihat hanya seperti sebuah kapal atau besi buruk ya, tampal situ tampal sini. Jadi kenyataan ini bekas pegawai kanan Boston Naval atau BNS yang juga bekas Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Ahmad Ramli Muhammad Noor didakwa ya dengan pertuduhan pecah amanah jenayah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini. Ahmad Ramli adalah bekas pengarah urusan dan juga naib pengurusi eksekutif BNS. Dia didakwa dengan 3 pertuduhan pecah amanah jenayah di bawah Seksyen
409 kanun keseksaan, didakwa melibatkan RM 21,08 juta kononnya. Jika disabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara ya, tidak lebih daripada 20 tahun dan juga denda. Dia hadir ke mahkamah hari ini dengan berkemeja hitam dan kot putih. Ahmad Ramli 78 tahun mengaku tidak bersalah terhadap kesemua pertuduhan ketika ia dibacakan di depan Hakim Suzana Husin. Jadi kalau kamu benar sebagai seorang bekas panglima ya, bekas panglima tentera begitu, buka mata atau buka mulut ya, siapakah sebenarnya yang terlibat di dalam kes ini? Sanggupkah Anda, sanggupkah kamu dijadikan kambing hitam yang kononnya ya, yang terlibat ya di dalam penyelewengan di dalam skandal LCS ini. Jadi buka mulut, buka segala tombolo ataupun segala misteri sebenar apakah yang telah berlaku ya di dalam kes ini. Hari ini juga dia diikat jamin sebanyak 500.000 atau RM 0,5 juta bagi pertuduhan pertama. Dia didakwa secara curang meluluskan 3 transaksi berbeza berjumlah RM 13.541.140 dari 26 Julai 2010 hingga 25 Mac 2011. Urus niaga didakwa telah dihantar ke Syarikat Setaria Holding Limited di Embeng Standard Chartered di Singapura. Bagi pertuduhan kedua pula, dia didakwa secara curang meluluskan pembayaran berjumlah RM 1.360.716 ringgit ya kepada JSD Corp Port Limited di Overseas Chinese Banking Corp Limited juga di Singapura. Bagi pertuduhan terakhir katanya dia didakwa secara curang meluluskan bayaran berjumlah RM6.182.295 kepada Sosmarine Armada Limited di Standard Chartered Bank 6 Battery Road Singapura antara 28 Oktober 2010 dan juga 2022 November tahun yang sama. Ketiga-tiga transaksi itu juga dikatakan berlaku tanpa kelulusan lembaga pengarah syarikat tersebut. Kesemua kesalahan berkenaan didakwa berlaku di pejabat BNS yang beralamat di tingkat 17 Menara Busted 69 Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita baca pun hari ini sebenarnya pendapat saya dan juga seperti mana kenyataan dan pendedahan daripada Rafizi Ramli sendiri, ini adalah sebenarnya hanyalah ikan bilis ya, ikan yang kecil ya, bukanlah jerung ya, bukanlah perancang sebenarnya ya. Kita tidak mau membuat spekulasi sebenarnya, tapi sebagai pandangan saya, pendapat saya mengatakan ini hanyalah ikan bilis. Pastinya ada yang lebih besar, ada yang lebih berkuasa terlibat di dalam perkara ini. Sebab perkara ini bukanlah benda yang kecil. Ia adalah satu perkara yang besar, melibatkan dana awam, wang rakyat berjumlah 6 bilion ringgit. Di manakah keseluruhan wang itu digunakan? Walaupun ada pencerahan, tapi dengan pencerahan sebegitu tidak begitu detail, kita mahukan perkara yang jelas seperti mana yang dinyatakan ya. Kita mau rakyat sendiri, kita sendiri mau tahu sebab ini hak kita, ini hak kami. Oke guys, sebelum saya mundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun tangkap 2 ton keinginan. Sekian, bye bye.